A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung pengajian tentang makna-makna bacaan di dalam solat. Rasanya kita dah sampai setakat A'udzubillahi minasyaitonirrajim kan? Kan? Dah habis kan? Dah hafal dah? Ya a'udzubillah tu yang versi baru yang kita belajar dan kita amalkan satu kan, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Ada dua yang baru kita belajar. Pertama, a'udzubillah, yang ada dua baru yang kita baru belajar. A'udzubillahi as-sami'ul alim minasyaitonirrajim. Okey, yang kedua, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Apa makna min hamzihi? Kegilaan syaitan. Yang wa nafthihi, sihirnya, wa nafsihi, kesombongannya. Okey. Jadi hari ini kita masuk yang seterusnya, iaitu surah Fatihah kan? Betul? Jadi hari ini kita belajar tafsir ataupun tadabbur surah Fatihah. Rahsia-rahsia kenapa surah Fatihah dipilih untuk dibaca di dalam solat. Solat adalah salah satu rukun Islam. Siapa tak solat bukan setakat berdosa, tapi boleh terbatal Islam dia. Sebagaimana Nabi sebut, man taraka salata muta'ammidan faqad kafar. Yang maksudnya siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja. Nabi tak sebut berapa kali, berapa waktu. Tinggal solat dengan sengaja, faqad kafar, maka sesungguhnya dia telah kafir, terkeluar daripada Islam. Jadi solat rukun Islam. Manakala dalam solat, salah satu rukunnya ialah kalau tak buat, batal solat. Kalau tak solat, batal Islam. Tapi kalau tak buat satu rukun ni, batal solat. Apa dah? Al-Fatihah. Okey, surah Al-Fatihah ni surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Apa maksud Makkiyah? Turun? Bukan. Itu salah satu pendapat. Makkiyah ialah apa saja surah yang turun di Mekah. Madaniyah yang turun di Madinah. Tapi ada satu lagi pendapat yang lebih tepat. Makkiyah ialah yang turun sebelum hijrah. Semua ayat ataupun surah yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, semuanya dinamakan Makkiyah, walaupun turun di luar Mekah. Manakala Madaniyah ialah semua surah ataupun ayat yang turun selepas Nabi berhijrah ke Madinah, walaupun turun di Mekah. Okey? Jadi definisi Makkiyah ataupun Madaniyah berdasarkan apa? Berdasarkan tempat ke berdasarkan masa? Berdasarkan masa, bukan tempat. Okey. Surah Al-Fatihah surah Makkiyah. Sepakat ulama mengatakan ia adalah surah Makkiyah.
Nama surah ni banyak. Antaranya Fatihatul Kitab. Nama surah Fatihatul Kitab. Fatihah ni makna pembuka. Kenapa dinamakan Fatihah Al-Kitab, pembuka kitab? Sebab bila buka je Quran jumpa surah Fatihah. Jadi Fatihah pembuka kepada semua surah-surah yang lain. Begitu juga bila solat, surah pertama, ayat pertama yang dibaca ialah surah Fatihah. Maka dinamakan Fatihatul Kitab. Jadi Fatihah makna dia pembuka. Yang kedua, nama dia Ummul Al-Quran. Ummu Al-Quran. Ummu ni apa makna? Ibu. Ibu. Kenapa Al-Fatihah dinamakan Ibu Al-Quran? Sebab ibu ni daripada ibu keluar anak, cucu, cicit kan. Jadi daripada surah Fatihah keluar surah-surah yang lain. Surah Baqarah, Ali Imran. Pakar ulama kata Fatihah adalah ringkasan daripada makna Al-Quran keseluruhan. Kalau orang tanya apa maksud Quran sebenarnya, secara ringkas apa dia? Dalam Fatihah. Mana kalau kita faham maksud Al-Fatihah, kita faham Al-Quran secara keseluruhan. Maka sebab tu dinamakan Ummul Al-Quran. Dua nama dia. Yang ketiga nama dia Ummul Kitab. Ummu Al-Kitab. Tadi Ummul Quran. Ini Ummul Kitab. Kitab ni apa mana? Buku. Kitab ni buku. Jadi apa pula makna Ummul Kitab? Iaitu dari segi tulisan. Kitab tu buku yang ditulis. Dari segi Al-Quran yang ditulis, permulaannya apa? Fatihah. Maka Fatihah dinamakan Ummu, ibu kepada apa yang surah-surah yang ditulis selepas itu. Okey, yang keempat, nama keempat As-Sab'ul Masani. As-Sab'u Al-Masani. Cuba buka surah Al-Hijr ayat 87. Cuba. Surah Al-Hijr ayat 87. Muka surat 266. Okey. Okey. Cuba kita tengok terjemahan dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wow, apa makna wow? Dan. Laqad. Ada dua perkataan, lam satu, qad satu. Lam makna dia pasti. Lam makna dia pasti. Qad sesungguhnya. Dan kita akan jumpa banyak ayat Quran bermula dengan laqad. Jadi lam apa mana? Pasti. Qad sesungguhnya. Atainaka, kami telah beri kepada engkau. Kami telah beri kepada engkau. Engkau itu siapa? Nabi Muhammad. Kami itu siapa? Allah. Kenapa Allah guna perkataan kami? Allah tu esa kan? Tapi kenapa Allah guna perkataan kami? Allah tak guna perkataan aku. Apa dia? Ya? Zat Allah tu banyak.
Zat Allah satu. Zat Allah satu, cuma sifat dia, nama dia banyak kan. Tapi makna sebenar, kenapa Allah menggunakan kami? Kami dalam bahasa Arab ada dua maksud. Pertama, kami menunjukkan ramai. Kami itu lebih pada dua. Yang kedua, dalam bahasa Arab, kami menunjukkan kebesaran orang yang bercakap. Dia panggil li ta'zim. Tidak, Allah gunakan kami, Allah nak beritahu kebesaran dia, bukan dia ramai, dia bukan banyak. Dia adalah agung, dia adalah hebat, kami. Okey. Pasti sesungguhnya kami telah beri kepada engkau apa yang Allah beri kepada Nabi Muhammad. Allah ni hebat, Nabi Muhammad hebat. Maka yang diberi kepada Nabi pastilah hebat dan mulia. Apa dia? Sab'an. Ayat ni. Sab'an apa dia? 7. Kalau satu apa bahasa Arab? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sab'an 7. Sab'an 7. Minal masani, daripada masani. Masani apa makna? Yang masani makna yang berulang-ulang. Wal Quranil Azim, dan kami juga beri kepada engkau Quran yang agung. Okey, apa makna 7? 7 ni apa dimaksudkan? 7 ayat. Mana ulama sepakat sab'an minal masani ialah surah Fatihah. Sebab apa 7? Sebab surah Fatihah ada berapa ayat? 7. Betul tak? Betul. Cuba kira. Betul. Bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin 2. Ar-Rahmanir-Rahim 3. Maliki yaumiddin 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mana 6? 6 sampai kat mana? Betul ke? Ihdinas siratal mustaqim 6 kan. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Jadi 7 ni termasuk dengan bismillah kan. Tapi bismillah ni ulama beza pendapat. Ada mengatakan bismillah salah satu daripada surah Fatihah, salah satu ayat. Contoh dalam mazhab Syafi'i, bismillah salah satu daripada 7 ayat surah Fatihah. Maka sebab itulah bila kita solat di Malaysia, imam baca bismillah kuat sama dengan baca Fatihah. Kan? Tapi kalau siapa biasa pergi Mekah, hajah, kalau solat kat Mekah, dia baca bismillah kuat ke perlahan? Perlahan kan? Pasal apa? Apa beza? Kat Malaysia kuat, di negara Arab bismillah dibaca perlahan. Apa dah? Oh, beza dia sebab lain mazhab je. Dia beza dia ialah pada bismillah. Ada pendapat mengatakan bismillah salah satu daripada ayat surah Fatihah. Jadi kalau bismillah salah satu, surah Fatihah baca kuat, bismillah pun kena baca kuat sebab dia satu daripada ayat. Faham? Tapi pendapat kedua, bismillah bukan surah Fatihah. Bismillah bukan ayat daripada surah Fatihah. Ayat surah Fatihah bermula dengan Alhamdulillah, ayat pertama. Maka sebab tu di negara Arab, di Mekah ke, di Jordan ke, di Mesir, bismillah dibaca perlahan. Sebab mereka berpegang pada pendapat bismillah bukan ayat daripada surah Fatihah. Boleh faham?
Tapi mereka baca tak bismillah? Baca, cuma baca perlahan. Okey, kalau ikut ayat ni, sab'an minal masani, 7 daripada ayat yang diulang ialah Fatihah. Kalau mengatakan bismillah salah satu daripada ayat surah Fatihah, okey, tak ada masalah. Cukup 7 kan? Tapi kalau pendapat yang mengatakan bismillah bukan surah Fatihah, dia pembuka surah. Surah Fatihah bermula dengan alhamdulillah. Jadi kalau yang mengatakan alhamdulillah ayat pertama, maka cukup tak 7? Tak. Tapi Quran kata 7. Macam mana? Macam mana kalau kita tanya mereka lah, Quran kata 7, kamu kata 6. Ada jawab apa? Tak, kami tetap kata 7. Ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua ar-rahmanur rahim. Ayat ketiga maliki yaumiddin. Ayat keempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima ihdinas siratal mustaqim. Ayat keenam siratal ladzina an'amta 'alaihim. 6. Lepas tu ghairil maghdubi ayat ke-7. Mana bagi kita ayat ke-7 tu dibagi 2. Bagi mereka di situ ada 2 ayat. Dan dia kata barulah seimbang. Sebab semua ayat 1 hingga 5 tak panjang. Betul tak? Kalau ikut mazhab kita Syafi'i, kalau bermula ayat pertama bismillah, maka ayat ke-7 panjang je. Betul tak? Ayat lain semua pendek-pendek. Tapi kalau ikut pendapat yang mengatakan ayat pertama bermula dengan alhamdulillah, maka ayat 7 dia bagi 2, barulah seimbang. Tak panjang, tak pendek. Betul? Jadi yang mana betul? Yang kata surah Fatihah bermula dengan bismillah ataupun bermula dengan alhamdulillah? Yang mana betul? Dua-dua betul. Yang tak betul yang mana? Yang tak baca langsung. Tak baca langsung mana dia tak solat lah. Jadi tak payah bergaduh lah. Bismillah perlahan ke, bismillah kuat ke. Bergaduh lah pasal yang tak solat kan. Okey. Jadi ini nama keberapa ni? Al-Fatihah. Sab'an as-sab'un minal masani. Salah satu nama Fatihah ialah sab'un minal masani. Dia ambil daripada surah ni. Okey. Tengok Allah sebut apa? Kami beri pada engkau wahai Muhammad 7 daripada ayat. Masani apa makna? Berulang-ulang. Apa maksud berulang-ulang? Di mana? Dalam salat. Surah yang paling kita banyak baca ialah Fatihah. Berapa kali sehari kita baca? Berapa? 24. Berapa kali sehari baca surah Fatihah? Salat berapa waktu? 5 waktu kan? 5 waktu tu berapa rakaat? Berapa? 17 lah kan? Jadi baca Fatihah berapa? 17 lah. Itu kalau solat fardu. Kalau solat sunat lagi? Kalau bulan Ramadan solat tarawih, berapa kali kita baca Fatihah? Banyak kan? Itu mana masani. Itu mana masani yang diulang-ulang. Okey. Nama yang kelima Al-Quranil Azim. Fatihah juga bermakna nama dia ialah Al-Quranil Azim. Ini disebut dalam hadis, disebut dalam hadis. Jadi kenapa Fatihah dinamakan Al-Quranul Azim? Sebab Fatihah adalah kesimpulan kepada Al-Quran. Seolah Fatihah itu Quran yang agung secara ringkas. Yang ke-6, surah Al-Hamdu. Nama yang ke-6 bagi Fatihah ialah surah Al-Hamdu. Kita biasa dengar surah Baqarah, surah Ali Imran,
Fatihah juga dinamakan surah Alhamdu. Okey, banyak. Bila surah tu banyak nama, ataupun apa saja yang banyak nama, menunjukkan apa tu? Kehebatan benda tu. Termasuklah Allah. Allah banyak tak nama dia? Berapa? Berapa? Bukan. Sebenarnya lebih. Yang disebut dalam Quran 99. Tapi banyak lagi yang tak disebut. Jadi bila Allah tu banyak nama, menunjukkan kehebatan Allah. Nabi Muhammad pun banyak nama. Quran pun banyak nama. Banyak nama menunjukkan kehebatan. Macam kita ada berapa nama? Berapa nama? Satu je. Satu pun akhirnya direngkaskan kan? Contoh apa dia? Zainab. Nama satu je, Z je. Z je. Okey. Tengok kehebatan Nabi. Kemuliaan Nabi. Sayangnya Allah pada Nabi. Allah bagi apa pada Nabi? Quran. Jadi pengajarannya, bila Allah sayang pada seseorang, Allah bagi benda yang mulia. Dan tidak ada yang lebih mulia melainkan Al-Quran. Okey. Dan kehebatan surah Fatihah ni, sehingga Nabi sebut dalam satu hadis, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat ataupun tidak sah solat bagi siapa yang tidak baca surah Fatihah. Hebatnya Fatihah menyebabkan kalau tak baca batal solat. Kalau kita tak baca surah Baqarah dalam solat, sah tak solat? Sah. Tak baca Qul Huwallah, sah tak solat? Sah. Tapi tak baca Fatihah batal. Menunjukkan mulianya surah Fatihah dibanding dengan surah yang lain. Okey, ada satu hadis juga menyebut tentang kelebihan surah Fatihah. Daripada Abi Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Qal, saya terjemah, marra bi an-nabi SAW, satu hari Nabi lalu di hadapan aku ataupun sebelahanku, wa ana usalli, aku tengah solat. Fada'ani, lalu Nabi panggil aku ketika aku tengah solat. Mana sahabat ni solat fardu ke solat sunat? Dia kata, aku tengah solat, Nabi lalu. Mana sahabat ni solat sunat ke fardu? Mana tahu? Ha? Sebab Nabi tak solat. Kalau solat fardu, mesti Nabi solat bersama. Okey, bila Nabi lalu, Nabi panggil aku. Aku tengah solat. Tapi aku tak jawab. Aku teruskan solat. Kemudian lepas habis solat, aku datang jumpa Nabi. Maka Nabi bertanya, ma mana'aka an ta'tiya? Apa yang menghalang kamu untuk menyahut seruan bila aku panggil? Maka kata Abu Sa'id, sahabat ni, kuntu usalli. Aku tengah solat, macam mana aku nak sahut panggilan engkau? Maka Nabi baca dalil. Cuba buka surah Al-Anfal. Ayat berapa? Ayat 24. Surah Al-Anfal ayat 24. Okey. Cuba tengok maksud dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, istajibu, sahutlah, lillah, seruan Allah. Bila Allah panggil, wajib kamu sahut.
Macam mana kita nak tahu Allah menyuruh kita? Apa dia? Macam mana kita nak tahu Allah panggil kita? Azan. Lagi? Ayat Quran lah. Kadang-kadang Allah kata, wahai orang beriman, dirikan salat. Wahai orang beriman, berpuasalah. Wajib sahut. Kemudian wali Rasul. Dan wajib sahut seruan Rasul. Iza da'akum, apabila dia menyeru kamu. Lima yuhyikum. Dia, Allah dan Rasul, bila panggil kita, panggil untuk apa? Lima yuhyikum. Kepada apa yang? Cuba tengok terjemah. Yang menghidupkan kamu. Apa tu? Allah kata, wahai orang beriman, bila Allah dan Rasul panggil kepada apa yang menghidupkan kamu, maka wajib kamu sahut. Apa maksud menghidupkan kamu? Apa dia tu? Tengok bahasa Al-Quran. Allah tak kata bila Allah panggil untuk solat, Allah panggil untuk puasa, Allah panggil untuk apa saja perintah Allah. Tak. Allah guna perkataan, Allah panggil untuk sesuatu yang menghidupkan kamu. Kebaikan. Kenapa Allah guna perkataan menghidupkan kamu? Hidup lawan apa? Mati. Jadi apa maksud? Kuat sikit. Siapa nak jawab? Siapa tak nak jawab? Oh, dua-dua tak nak. Yang menghidupkan kamu sebenar, apa saja perintah Allah dan Rasul, kalau kita amalkan, menghidupkan hati yang mati. Kita manusia ni asalnya mati. Mati apa ni? Hati. Macam sebelum turun Al-Quran, orang musyrikin Mekah sembah apa? Sembah berhala. Mereka tak sembah Allah. Hati mereka sebenar mati. Tapi bila turun Al-Quran dan Nabi sampai pada mereka, mereka terima Quran itu menghidupkan hati mereka. Boleh? Pengajarannya apa? Siapa yang tak faham, tak ikut Al-Quran, sebenarnya dia mati. Dia mati. Okey? Jadi, kemudian Allah kata apa? Wa'alamu. Wa'alamu. Wajib kamu ketahui. Sesungguhnya, annallah, sesungguhnya Allah yahulu. Allah apa? Ya? Membatasi ataupun menghalang. Yahulu menghalang. Bainal mar'i, antara seseorang dan hatinya. Apa maksud menghalang? Menghalang dapat hidayah. Menghalang dapat sesuatu yang menghidupkan. Siapa yang boleh halang? Allah. Apa dah? Hidayat. Hidayat kena cari. Tapi akhirnya Allah yang akan bagi. Allah bagi pada siapa ni? Siapa yang ikhlas berusaha mencari. Siapa yang tak usaha, siapa yang tak nak, Allah tak akan bagi. Okey. Jadi tak ada siapa yang boleh menghalang manusia dapat hidayah. Tak ada siapa. Tok guru mana ke, bapa ke, atuk ke, pemimpin ke, tak ada siapa boleh. Yang boleh halang hanya tak dalam ini Allah. Tapi punca Allah menghalang ialah diri sendiri. Saya belum dapat hidayah. Biasa dengar ayat macam tu kan. Saya belum dapat seru. Betul kan? Ayat tu betul ke salah? Kenapa salah? Saya belum dapat ayat hidayah. Sebenarnya saya tak nak hidayah. Itu baru betul. Saya tak nak. Bukan belum dapat. Okey. Kemudian wa annahu ilaihi tuhsyarun. Okey, saya nak sebut satu lagi ayat yang menunjukkan hati manusia asalnya mati sebelum masuk hidayah ataupun sebelum masuk Al-Quran. Cuba buka surah Al-An'am ayat 122. Buka surah 143. Surah Al-An'am ayat 122.
Cuba. Okey, cuba masing-masing baca terjemahan dia. Masing-masing baca, kemudian seorang boleh ceritakan maksud ayat, jangan baca terjemahan. Okey, silakan. Dah baca ke? Dah baca terjemahan? Cuba cerita sikit. Boleh faham tak? Adakah, Allah tanya, adakah orang yang mati? Mati apa ni? Mana fizikal dia hidup. Allah sifatkan mati di sini ialah mati hati. Kemudian Allah kata apa? Kami hidupkan dengan apa? Hidayat. Hidayat di sini maksud di mana hidayat tu? Quran. Zalikal kitabu la raiba fi hudan. Quran adalah petunjuk. Kemudian maksudnya ada mula-mula Allah kata orang mati, hati mati, kemudian kami hidupkan hatinya dengan hidayat. Kemudian Allah gunakan hidayat dengan perkataan nur, kan? Nur tu adalah hidayat. Maksudnya apa? Macam mana? Hati itu hidup. Kenapa Allah guna cahaya? Cahaya lawan dia apa? Oh ya ke? Rasa macam tu? Apa ada je orang baca tidur terus? Macam mana dapat cahaya? Oh, tak ikhlas. Dia tengok subhanallah bahasa Al-Quran. Orang yang tak dapat Al-Quran, tak dapat hidayat, dia orang yang mati ataupun orang yang dalam kegelapan. Bila dalam gelap, macam mana? Cuba bayangkan kita duduk dalam satu bilik yang gelap. Macam mana perasaan kita? Satu, takut. Yang kedua, ada kemungkinan ditimpa musibah. Sebab dalam gelap kita tak tahu apa bahaya. Ada ular, ada kala jengking, betul tak? Sangat-sangat bahaya bila duduk dalam gelap. Maka Allah nak bagi tahu siapa yang tak dapat hidayat, siapa yang tak dapat Quran, dia sebenar dalam kegelapan, dia buat benda haram, dia tak rasa bersalah. Dia menyimpang jauh daripada Islam, dia tak rasa bersalah sebab dia dalam kegelapan. Tak nampak apa yang bahaya. Tapi bila dapat Quran, dia seolah berada dalam cahaya. Dia nampak, oh yang ni dosa, yang ni salah, yang ni Allah redha, yang ni ke syurga, yang ni ke neraka. Jelas, clear. Boleh faham? Lepas tu bila dapat cahaya dia buat apa? Subhanallah. Orang dapat cahaya dia akan menerangi orang lain. Sebab tu Allah kata lepas tu dia duduk kat mana? Masuk dalam masyarakat kan? Dia tak duduk dalam rumah, dia tak duduk dalam gua. Dia berjalan. Sebab orang bila dapat cahaya, dia nak juga orang lain pun, maka dia pun berjalan, dia sampai ke ilmu. Sampai ke Cyberjaya kan? Itulah Nabi berjalan tak? Pergi ke Taif. Ni, berjalan dengan cahaya tu. Bila orang Taif tolak, Nabi berjalan ke mana? Ke mana? Ke Madinah. Dan akhirnya cahaya yang Nabi bawa sampai ke satu dunia. Itu sifat cahaya. Okey? Jadi pengajaran daripada ayat ni, surah apa ni?
Yang ni Al-An'am 122. Yang tadi surah apa? Al-Anfal ayat 24 kan? Pengajarannya apa? Satu, siapa-siapa yang tak dapat Al-Quran sebenarnya dia adalah mayat yang berjalan. Kan? Mayat berjalan. Banyak tak mayat yang berjalan? Yang buat dosa, yang tak solat, yang tak ikut perintah Allah, sebenarnya dia adalah mayat-mayat yang berjalan. Yang kedua, subhanallah. Mana kalau hati kita ada masalah keras ke apa ke, carilah daripada Al-Quran untuk melembutkan, untuk menghidupkan. Jangan cari daripada orang, jangan cari daripada guru. Saya ni bawa Quran, jangan cari daripada saya. Kalau ayat saya tak boleh memberi cahaya. Saya bawa ayat Al-Quran. Okey? Yang ketiga, maknanya apa? Maksudnya kalau hidayah tu dia kita je sama ada nak ataupun tak nak. And then also dengan izin Allah. Ya. Jadi kalau kita nak hidayah kena cari, tak boleh duduk tunggu. Logik tak? Kita bila nak rezeki kita duduk dalam rumah ke keluar cari? Rezeki dengan hidayah mana lebih mahal? Mana lebih mahal? Rezeki dengan hidayah? Tapi akhirnya banyak kita cari rezeki ke banyak cari hidayah? Rezeki. Kenapa cakap tak super bikin? Rezeki lebih mahal, tapi yang kita cari, hidayah lebih mahal, tapi banyak masa kita habis cari rezeki. Ustaz, kalau tak cari rezeki tak boleh hidup. Betul jawapan. Subhanallah. Allah kata apa? Kalau tak cari hidayah, hati mati. Mana lebih bahaya, fizikal kita mati dengan hati kita mati? Sekali lagi. Hati mati lebih bahaya kan? Tapi banyak kita habiskan masa untuk hidupkan fizikal ataupun untuk hidupkan hati. Nampak tak? Okey. Kita balik pada surah Fatihah. Jadi kelebihan nama surah Fatihah dah. Kelebihan surah Fatihah pertama saya sebut apa tadi? Apa dia? Tak, nama surah Fatihah dah 6. Kelebihan surah Fatihah pertama tadi saya sebut rukun solat. Kalau tak baca Fatihah batal solat. Kelebihan yang kedua surah Fatihah ialah dalam satu hadis dalam sorry ya, batuk. Hadis Abu Sa'id tadi Al-Mu'alla, bila dia tengah solat Nabi panggilkan. Kemudian dia tak sahut. Kemudian Nabi tegur. Bila aku panggil kamu kena sahut walaupun kamu tengah solat. Kenapa tu? Dia solat sembah Allah. Dan Nabi Rasulullah dia manusia. Kenapa orang tengah solat yang sembah Allah pun kalau Nabi panggil kena berhenti solat? Menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Kehebatan Rasulullah. Kena hormat Rasulullah. Kecuali solat fardu. Itu adalah keistimewaan Rasulullah. Tengah solat Nabi panggil kena berhenti. Suami panggil, tak payahlah berhenti. Suami pun kenapa dah tahu isteri solat. Isteri solat bukan 100 rakaat pun. Tunggu je lah kan.
Tak, ini khusus untuk Nabi sahaja. Khusus untuk Nabi. Okey, lepas tu Nabi begitu sahabat ni yang tak menyahut ketika solat. Nabi begitu dalil tadi kan. Kemudian Nabi berkata, nak tak aku cerita pada kamu satu surah yang terbesar, yang teragung dalam Al-Quran. Sebelum kamu keluar masjid ni, aku akan cerita. Kemudian Nabi nak keluar. Bila nak keluar, Abu Sa'id ni, dia kata, ya Rasulullah, tadi kamu kata nak bagi tahu kami satu surah yang teragung. Maka Nabi pun baca surah Al-Fatihah. Surah yang paling agung dalam Al-Quran ialah surah Fatihah. Kalau ayat Al-Quran, ayat yang paling agung apa dia? Surah lain, ayat lain. Ayat kursi. Okey, kelebihan surah Fatihah juga ialah pertama tadi apa? Yang kedua, surah yang paling agung tadi. Tulis berdasarkan hadis tadi. Surah yang paling agung. Kelebihan yang ketiga, sebagai ruqyah. Sebagai ruqyah. Untuk merawat apa-apa penyakit, maka surah yang paling utama dibaca ialah surah Al-Fatihah. Saya baca kisah ni, hadis ni panjang, saya terjemah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, intalaqa nafarun, ada satu kumpulan bertolak. Ada satu kumpulan daripada sahabat Nabi SAW bermusafir. Lalu orang musafir ni biasalah berhenti, kemudian jalan balik kan. Jadi sahabat yang bermusafir ni berhenti di satu kampung. Lalu dia nak menjadi tetamu pada orang kampung tersebut. Tapi orang kampung tu tolak. Kami tak terima tetamu. Jadi sahabat pun jalan. Tiba-tiba ketua kampung tu disengat oleh binatang. Dan orang kampung tu buat macam-macam untuk merawat ketua dia. Tapi tak sembuh. Sangat-sangat sakit. Jadi orang kampung ni teringat pada sahabat Nabi tadi yang datang. Kan? Dia pun cari balik sahabat Nabi. Dia kata, ada tak kalangan kamu yang boleh merawat penyakit? Ada ketua kami disengat oleh binatang. Jadi sahabat ni ada pendapat mengatakan ialah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Boleh. Aku boleh ruqyah. Tapi sebab kamu tadi kami datang nak jadi tetamu, kamu tolak. Sekarang kamu nak kami meruqyah ketua kamu yang disengat binatang. Maka bersyarat. Kena bagi bayaran. Okey? Maka orang kampung ni sebab ketua dia disengat, dia pun sanggup. Okey, kami bagi. Ada pendapat dalam hadis lain mengatakan kami akan bagi 30 ekor kambing kalau kamu dapat merawat ketua kami. Jadi Abu Sa'id pun baca Fatihah. Mula-mula dalam hadis dia kata dia meludah sikit, kemudian dia baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, sembuh terus. Hilang segala penyakit. Ketua kampung yang dia sengat tu bangun macam asal, sihat walafiat. Maka sebab dia janji, dia pun bagi 30 ekor kambing. Jadi sahabat ni dia kata, okey, kita bagi-bagi kambing ni kepada sama-sama kita. Abu Sa'id Al-Khudri yang merawat tu, yang buat ruqyah, dia kata, jangan siapa ambil kambing ni. Sehinggalah kita tanya pada Rasulullah, boleh tak kita makan kambing ni? Sebab dia rasa takut kan, halal ke tak? Sebab hasil daripada apa? Ruqyah menggunakan Al-Quran. Takut-takut jadi haram. Maka Abu Sa'id balik semula pada Rasul dan bertanya Rasulullah. Rasul kata, bagaimana kamu tahu surah Fatihah itu adalah boleh merawat penyembuh? Macam mana kamu tahu? Nabi tahu surah Fatihah boleh merawat. Tapi Nabi pelik, bagaimana sahabat tu tahu? Ada riwayat mengatakan Abu Sa'id dia kata, masa ketua kampung nak dirawat tu, aku diberi ilham oleh Allah, iaitu baca surah Fatihah. Maka Nabi kata, ilham kamu adalah betul. Okey? Jadi sahabat ni bertanya pada Rasulullah, kambing ni boleh tak kami makan? Nabi kata halal, dan bagi pada aku 1 ekor.
Kamu bagi pada aku satu ekor, yang lain halal untuk kamu. Kenapa Nabi minta untuk dia? Tengok cara Nabi mendidik sahabat. Kalau orang jumpa saya, Ustaz, saya dapat 5,000 ni hasil dia merawat, boleh tak saya makan? Ustaz pun kata, boleh halal tapi bagi kat saya 1,000. Okey tak? Oh tak okey. Nabi buat macam tu? Oh, Nabi hebat. Nabi kata, semua kambing ni halal tapi bagi pada aku satu ekor. Kenapa Nabi nak untuk dia? Nabi sebenarnya bukan nak kambing. Nabi nak sahabat ni makan dalam keadaan yakin. Kalau Nabi kata halal, Nabi tak ambil. Kalau sahabat kata, Nabi cakap halal tapi Nabi pun tak makan pun, Nabi tak ambil pun. Faham tak? Nabi nak sahabat buat sesuatu dengan penuh keyakinan. Okey? Jadi pengajarannya apa? Pengajaran daripada kisah ni. Ini hadis sahih. Hadis sahih riwayat Bukhari. Apa pengajarannya? Apa dah? Bila sakit, yang pertama sekali cari apa? Cari Al-Quran. Ini orang kita, bila sakit, biasalah orang Melayu kan, termasuk yang belajar agama ni. Bila sakit, pertama cari apa? Doktor. Nombor klinik kan? Betul tak? Kita tak fikir pun nak cari Al-Quran, nak cari Fatihah. Pada Fatihah, kita dah hafal pun. Kita dah baca setiap hari. Tapi tak terfikir pun. Tengok, sahabat bila baca, dengan izin Allah, hilang semua penyakit. Sihat walafiat macam asal. Itu dengan izin Allah. Betul? Tapi, kita bila sakit, yang belajar agama sekalipun, sakit cari doktor. Ada yang cari doktor sampai di luar negara kan, pergi ke China, pergi ke UK untuk merawat, tapi dia lupa kepada Tuhan, kepada doktor tu. Tuhan kepada doktor yang dia yakin tu. Boleh faham? Sebenarnya yang menyembuhkan siapa? Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim bila dia sakit? Tak tahu? Oh, tak tahu. Tak tahu, buka Quran. Wa iza maritu fahuwa yashfin. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Muka surat 370. Muka surat 370. Asy-Syu'ara, bukan Asy-Syura. Asy-Syu'ara. Okey, tengok apa kata Nabi Ibrahim AS. Ini wa iza, cuba terjemah, dan iza pada apabila maritu, aku sakit, fahuwa yashfini, maka dia itu siapa? Allah. Ibrahim berkata, bila aku sakit, sebenarnya sakit siapa bagi? Yang sembuh. Tapi kenapa Nabi Ibrahim kata, bila aku sakit, tapi bila sembuh dia sandar pada Allah. Allah, dia menyembuhkan aku. Bila sakit dia tak kata, Allah bagi aku sakit. Faham tak? Bila sakit dia kata, bila aku sakit. Dia tak kata Allah bagi aku sakit. Tapi bila sembuh dia kata, Allah bagi sembuh. Kenapa? Padahal dua-dua daripada Allah. Ini dah punya adab. Sakit tu benda tak elok kan?
Bila benda tak elok, jangan sandar pada Allah. Jangan kata Allah memberi aku sakit. Okey? Itu adab. Tapi bila sembuh benda baik, kita sandar pada Allah. Okey? Kalau ujian pun benda baik ke benda tak baik? Musibah ni biasa benda tak baik lah. Pada zahirnya tak baik, tapi sebenarnya di sebalik itu ada hikmah. Okey. Ni untuk saya dan untuk semualah yang tengok live pun, mulai hari ini kita tukar cara kita berfikir. Yang menyembuhkan ialah Allah. Bila Allah menyembuhkan, guna yang pertama pada Al-Quran, Fatihah. Apa lagi yang kita boleh guna? Atau ayat Quran, ayat kursi, ada hadis 3 kul. Kan Nabi pernah disay, Nabi guna surah bukan 3 kul, Al-Falaq dan An-Nas, 2 kul. Okey. Lepas tu penyakit ni ada 2 jenis. Satu, penyakit yang dirawat dengan ubat. Yang kedua, penyakit yang dirawat dengan kata-kata. Contoh penyakit kencing manis dirawat dengan ubat kan. Tapi kalau penyakit hati, penyakit ada masalah sedih ke apa, dirawat dengan apa? Biasanya dengan kata-kata lah. Pakar psikologi kan. Kadang-kadang kita ada masalah, jumpa pakar psikologi, lepas tengah jam senyum. Dia bagi ubat apa? Kata-kata kan? Subhanallah. Dalam banyak kata-kata, kata-kata siapa yang terbaik? Allah. Boleh? Berapa banyak masyarakat Arab yang rusak akhlaknya, rusak segala-gala, bila dirawat dengan kata-kata Allah, jadi manusia terbaik. Seperti Umar, kan? Seperti Asyah, isteri Firaun, seperti tukang sihir. Semua dirawat dengan apa tu? Kata-kata, kan? Okey? Jadi insya-Allah lepas ni kita berazam. Ada sakit je? Baca Fatihah. Ustaz, kalau saya baca tak berkesan, dia kena ustaz juga baca. Ustaz pun cakap macam tu juga. Saya dah baca 3 orang, sama je. Tak. Kita sendiri kena baca. Sebab tu yang baca tadi siapa? Abu Sa'id, sahabat biasa je. Dia tak kata, okey, kalau kamu nak rawat, kena jumpa Rasulullah, biar Rasulullah sendiri baca. Tak. Mana semua orang boleh? Boleh baca. Cuma caranya macam mana? Kalau ikut cara Abu Sa'id tadi, dia ludah dulu. Ludah tu ada pendapat kata ambil syarat. Kan? Jangan ludah betul-betul. Ludah tempat sakit. Kalau sakit tangan, tiup ludah, lepas tu baca Fatihah. Tak payahlah ambil botol, lepas tu baca Fatihah. Lepas tu minum air. Sebab dalam hadis ni tak sebut pun. Dia ambil air, dia baca Fatihah, dia tiup dalam botol, kemudian, kan? Orang kita suka macam tu kan? Sebab tu botol paling banyak di masjid malam apa? Malam Jumaat kan? Lepas tu dia baca surah apa tu? Yasin. Lepas tu untuk penyakit apa? Penyakit hati. Tapi besok tak datang dah masjid. Dia datang malam Jumaat aja. Kenapa? Mana hati dia tak terawat, betul tak? Kenapa tak terawat? Sebab cara pun salah. Kalau nak rawat hati, kena tadabbur Al-Quran. Tadabbur. Boleh faham? Dan sebab itulah Nabi dan para sahabat menggunakan Al-Quran. Yang pertama untuk merawat penyakit hati, bukan penyakit fizikal. Waktu zaman Nabi, walaupun Abu Sa'id ni dia merawat penyakit fizikal kan, kawan tu kena sengat binatang. Itu penyakit apa tu? Fizikal. Dia rawat dengan apa? Fatihah kan? Dah sembuh tak? Lepas tu Abu Sa'id Al-Khudri buka tak pusat rawatan Asy-Syifa? Buka tak? Kenapa dia tak buka? Dan dia terbukti dah boleh merawat penyakit. Kenapa tak buka? Semua orang boleh buat. Betul tak? Satu. Yang kedua, ada sebab lagi besar. Betul. Tunggang agama. Tak ada satu sebab yang lagi besar daripada itu. Kenapa, soalan saya tadi, kenapa Abu Sa'id Al-Khudri tak buka pusat rawatan Asy-Syifa?
Ha? Sebab tugas Nabi, tugas para sahabat yang lebih besar daripada merawat fizikal ialah merawat hati. Jadi hidup mereka penuh dengan bagi masyarakat manusia faham Al-Quran. Barulah semua masalah settle. Sebenarnya semua masalah berpunca daripada apa? Hati je. Kalau hati terawat, walaupun ada penyakit fizikal, dia akan tenang. Betul tak? Dia akan sabar, dia akan reda. Tapi kalau hati dia penyakit, sakit sikit je, dia mengamuk. Betul tak? Pening kepala dah mengamukkan. Pecah pinggangan. Lepas tu seliuh kaki, tendang kereta kan? Itu penyakit apa tu? Hati. Betul? Tapi sekarang, mana lebih banyak? Pusat tadabbur ke pusat rawatan Islam? Rawatan Islam tu untuk apa? Fizikal ke hati? Masalah masyarakat kita banyak penyakit hati ke banyak penyakit fizikal? Kenapa pusat rawatan lebih banyak? Ha? Kenapa pusat yang merawat hati itu tak banyak kan? Kalau buat pun sembunyi-sembunyi. Ha? Ha? Apa dah? Kena sekat. Hati kena rawat sendiri. Tak, dia kena dengar Quran juga. Tak boleh laduk kok seorang-seorang kat rumah baca Quran 30 juzuk. Dan tengok mati. Subhanallah. Betul tak? Beza tak? Zaman Nabi tak ada pusat rawatan Islam. Tapi yang ada ialah semua sahabat menggunakan Al-Quran untuk merawat penyakit hati manusia. Zaman kita sekarang banyak pusat rawatan Islam, dapat duit. Tapi penyakit masyarakat semakin bertambah. Betul tak? Sebab kurangnya pusat tadabbur Al-Quran. Boleh faham? Kalau faham, jangan kita sebar luarkan pusat tadabbur. Lepas ni, jangan berhenti setakat ni, sebarkan. Bukalah pusat tadabbur di rumah kita sendiri, kepada kawan di ofis dan sebagainya. InsyaAllah, cara inilah boleh merawat penyakit besar manusia, iaitu penyakit hati. Cinta dunia, kufur pada Allah, buat maksiat. Kan? Cinta pada maksiat, tak suka buat kebaikan. Semua akan dirawat hanya. Okey, boleh? Boleh, Al? Kita perbanyakkan pusat rawatan hati. Ya? Apa dah? Tak ada orang dengki? Orang dengki biasalah tu. Kan? Semua Nabi, semua para Nabi didengki tak oleh kaum dia? Biasa. Orang buka pusat rawatan Asy-Syifa ni untuk rawat penyakit fizikal manusia, dia lebih apa? Ada kepentingan diri. Betul tak? Penyakit manusia sebenarnya tak selesai. Ada satu pusat rawatan di Kelantan. Saya pernah lalu pukul 4.30 pagi sebelum subuh. Kereta queue. Kereta panjang. Lepas tu orang mula-mula tengok kereta, lepas tu orang pula berbaris panjang. Orang berdiri berbaris panjang. Pukul berapa? 4.30 pagi. Saya ingat ada ceramah perdana. Mana ada ceramah perdana pukul 4.30 pagi? Saya ingat ada bola. Mana ada bola 4.30 pagi? Rupa-rupanya apa? Tahu kan? Tahu? Apa dia? Oh, pernah pergi lah? Oh, tengok. Kat TikTok apa tu? Penyakit sihir, penyakit stroke apa semua kan? Dengan cara apa? Bukan ayat Quran. Dia buat macam mana? Oh. Ya. Buka TikTok tengok. Dia tepuk je. Orang pusat rawatan tu mula operasi pukul 8 pagi. Tapi orang datang satu Malaysia berbaris pukul 4 pagi. Subhanallah. Hanya nak sembuh penyakit fizikal. Ya, betul. Saya tengok sendiri ya. Saya bukan cakap. Saya nak pergi ke ceramah. Lepas subuh, saya keluar pagi. Pukul 4.30. Luar biasa. Kereta panjang, orang pun berbaris panjang. Dia tepuk je. Sembuh. Tapi saya tengok sendiri, yang perempuan pun dia pegang. Depan-depan orang. Tapi pakai kopiah, pakai jubah. Orang sepatut yang menggunakan Quran merawat penyakit fizikal, sahabat Nabi kan.
Sebab mereka pertama terima Al-Quran. Mereka lebih faham Quran, tapi mereka tak guna untuk merawat fizikal. Sebab mereka faham. Selagi ada penyakit hati, badan sihat pun tak ada guna. Betul tak? Yang masuk neraka ni sebab badan sakit ke sebab hati berpenyakit? Sebab hati. Okey? Okey. InsyaAllah. Lepas ni, semoga kurang orang pergi ke klinik. Okey, sebab keberapa ni? Kelebihan keberapa? Yang ketiga, yang ni keempat. Okey, yang keempat. Surah Fatihah adalah munajat antara hamba dengan Tuhannya dalam salat. Surah Fatihah adalah munajat antara hamba dengan Tuhannya dalam salat. Apa makna munajat? Munajat ialah bukan. Munajat ni bercakap secara perlahan. Berdialog tapi secara perlahan. Kita tahu tak, setiap kali kita solat kita baca Fatihah dalam solat, sebenarnya kita sedang bercakap dengan Tuhan, kita baca Fatihah, Tuhan jawab. Tahu? Tahu? Okey. Bila kita baca Alhamdulillah, Tuhan jawab apa? Hambaku? Bila kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan jawab apa? Dia? Bukan. Oh, dia lupa dah. Tapi baca Fatihah setiap hari. Oh. Tak perasan? Masa-masa solat, masa baca Fatihah tu. Ha? Oh, lagi? Ini adalah antaraku dan hambaku, dan bagi hambaku apa sahaja yang diminta, atau hambaku serahkan dirinya padaku. Okey. Oh, lebih kurang lah. Betul. Ada hadis tak? Okey. Okey. Kita hayati hadis ni. Hadis sahih. Qala Allah Ta'ala, mana hadis sahih Muslim, bila hadis Nabi tapi Allah berkata, dia panggil hadis apa ni? Hadis kursi. Hadis kursi. Firman Allah tapi Nabi yang sebut, Nabi yang bawa. Okey. Qasamtu. Nampak dah? Qasamtu apa mana? Aku membahagikan. Qasamtu as-salata. Qasamtu aku membahagikan. Salat apa dah? Bukan. Salat dalam hadis ni mana Fatihah. Okey, soalan, kenapa Allah namakan Fatihah tu adalah solat? Patut Allah kata apa? Qasamtu al-Fatihah. Betul. Sebab Allah nak gambarkan Fatihah tu kalau tak baca macam tak solat. Seolah Fatihah adalah solat, solat adalah Fatihah. Pentingnya Fatihah. Okey. Aku membahagikan Fatihah baini antaraku wa baina abdi, dan antara hambaku. Nisfai ni. Dua bahagian. Pernah dengar tak nisfu? Tak pernah. Nisfu Sya'ban? Apa makna? Nisfu Sya'ban. Ha? Oh, tahu sambut. Dia kena sambut ke nisfu Sya'ban? Tak perlu kan? Nisfu separuh. Nisfu Sya'ban mana 15 Sya'ban lah. Kalau nisfai ni, 2 paruh. Aku, dengar, Allah kata, aku telah membagikan Fatihah antara aku dan hambaku 2 bahagian. Maksudnya nisfai ini makna 2 bahagian. Maksudnya sebahagian untuk hambaku, sebahagian untuk aku.
Okey. Fa iza qala al-abdu, saya rasa ada dalam buku kan? Ada tak dalam buku tu? Ada kan? Ada kan? Buku surat berapa? 17. Okey. Kemudian Allah fa iza qala al-abdu, apabila hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, bila hambaku baca alhamdulillahi rabbil alamin, tengok kita belajar tadi ayat pertama surah Fatihah apa dia? Bismillah kan? Tapi hadis ni sebut apa dia? Bila hambaku berkata alhamdulillah, mana bismillah? Hadis ni sebenarnya sebagai dalil kepada pendapat yang mengatakan ayat pertama surah Fatihah ialah alhamdulillah, bukan bismillah. Faham tak? Kalau ayat pertama bismillah, ayat ni lainlah. Idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim. Okey. Benda ni khilaf, tapi pendapat paling kuat bagi saya, bismillah bukan ayat daripada surah Fatihah, dia pembuka surah. Ayat pertama alhamdulillah. Okey. Bila hamba tu sebut dalam solat alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah Taala hamidani abdi. Hamidani telah memujiku abdi, hambaku. Hambaku telah memujiku. Makna apa ni? Apa maksud? Kita sebut alhamdulillah, Allah sebut apa? Maksud apa tu? Allah bagi tahu, hambaku puji aku lah. Allah suka, Allah bangga. Hoi, hambaku puji aku. Tapi adakah semua orang yang baca Fatihah, baca alhamdulillah dalam salat, adakah semua Allah jawab dengan hamidani abdi? Bukan. Bukan semua Allah jawab. Ya Allah jawab ni siapa? Yang betul-betul faham maksud, yang betul-betul khusyuk, yang betul-betul puji Allah daripada hati. Kalau dia baca alhamdulillah khayal, dia tak faham maksud, kemudian terus ar-Rahmanur Rahim Malik, Allah tak puji. Allah hanya akan layan kepada siapa? Yang faham, yang menghati, yang khusyuk. Okey? Kemudian wa iza qala, apabila hambaku berkata ar-Rahmanur Rahim, qala Allah Taala asna alayya abdi. Bila kita baca ayat kedua ar-Rahmanur Rahim, Allah jawab apa? Asna alayya abdi. Apa makna? Apa beza yang tak ada? Oh ya ke? Kalau tengok terjemahan apa dia? Hamidah dia memujiku, asna memuji juga. Bukan memuja ke? Hamidah memuji juga. Okey. Asna ni sebenarnya daripada perkataan masani. Masani apa tadi? Siapa ingat? Ulang. Dan asna juga daripada perkataan dua. Jadi alhamdulillah, hambaku puji aku. Ar-Rahmanur Rahim, hambaku puji aku kali kedua. Faham? Jadi kita nak terjemah hamidah, Allah memujiku. Asna, Allah berkata hambaku memujiku kali kedua. Pun boleh. Ataupun hambaku memujaku. Kemudian yang ketiga, bila hambaku berkata Malik Yaumiddin, Allah jawab apa? Majjadani abdi. Hambaku, apa pula majjada? Majidun. Quranun Majid, daripada perkataan Majid. Hambaku mengagungkan aku. Apa maksud mengagungkan aku? Mana kalau puji, benda yang baiklah. Kalau agung, kalau hamidah puji, kalau mengagung ni benda yang lagi hebat. Agung ya. Apa ya?
Apa maksud mengagung? Bila kita sebut apa? Maliki? Maknanya mula-mula Allah ni pemilik al-alamin. Yang kedua, Allah Maha Penyayang, puji. Tiba-tiba Allah kata apa? Dia adalah menguasai hari pembalasan. Oh, hebatnya Tuhanku. Maka Allah kata, hamba-Ku mengagungkan aku. Hamba-Ku mengakui aku ni berkuasa di dunia dan di akhirat. Di akhirat tak ada siapa yang berkuasa melainkan aku. Hamba-Ku mengagungkan aku. Okey. Kemudian fa iza qala, apabila kita berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Sekarang kita mula apa? Tadi kita puji-puji kan? Puji, puja, agung. Sekarang apa dia? Minta. Hanya kepada Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Allah jawab apa? Haza baini wa baina abdi. Okey, yang sekarang antara aku dan antara hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa saja dia minta. Okey. Lepas tu bagi hamba-Ku apa saja yang dia minta. Makna lepas ni ada permintaan. Apa dia? Allah kata, kamu nak minta apa, mintalah, aku akan bagi. Lepas tu kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah jawab apa? Hadza li 'abdi. Ini adalah untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa saja yang dia minta. Okey. Jadi sekarang daripada awal lagi Allah kata surah Fatihah aku bagi dua. Sebahagian untuk hamba-Ku, sebahagian untuk aku. Okey. Yang mana bahagian kita, yang mana bahagian Tuhan? Awal? Itu bahagian apa? Apa maksud bahagian untuk Allah? Allah kata bila hamba-Ku puji aku, itu untuk akulah. Tapi bahagian hamba kepada? Bila dia minta, okey, ini bahagian kamu, aku akan bagi. Boleh faham? Itu mana nisbah ini. Okey. Ini antara kelebihan surah Fatihah, iaitu bila kita baca Allah jawab. Tapi kalau baca surah lain tak ada dalil, Allah jawab. Itu pun kalau baca dalam apa ni? Dalam solat. Jangan dia tak solat, lepas tu baca Fatihah luar solat kan. Kalau faham dan kalau hayati maksud dia. Okey. Habis kelebihan surah Fatihah. Sekarang kita masuk tadabbur. Sebelum kita masuk tadabbur maksud ayat surah Fatihah satu-satu, intipati penting surah Fatihah. Cetik ya. Apa poin penting dalam surah Fatihah? Pertama, Allah perkenalkan dirinya dengan sifat-sifat yang mulia dan bahawa dia sahaja yang berhak disembah. Allah perkenalkan dirinya dengan sifat-sifat yang mulia dan bahawa dia sahaja yang berhak disembah. Poin kedua, intipati kedua, adanya hari akhirat. Adanya hari akhirat dan wajib beriman dengannya. Ayat apa ni? Malik Yaumiddin. Yang ketiga, cara beribadat kepada Allah. Cara beribadat kepada Allah. Ayat apa? Ayat apa? Cara beribadat kepada Allah. Iyyaka na'budu
Macam mana cara dia? Hanya kepada engkau kami sembah. Caranya apa? Hanya kepada engkau kami minta tolong tunjukkan cara beribadat pada kamu. Yang keempat, keadaan jenis-jenis manusia. Keadaan jenis-jenis manusia. 3 golongan kan dalam surah Fatihah. Pertama, golongan apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu golongan yang berilmu dan beramal. Golongan kedua, golongan yang berilmu tapi tidak beramal. Al-maghdubi 'alaihim. Dan golongan ketiga, golongan tidak berilmu, iaitu ad-dhalin, golongan sesat. Okey, kita ambil ayat pertama. Ada masa sikit kan? Kita ambil ayat pertama. Ayat pertama apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil tak apalah. Kita ambil pendapat yang mengatakan Bismillah salah satu daripada surah Fatihah. Kenapa surah Fatihah bermula dengan Bismillah? Apa hikmahnya? Pertama, Allah nak, dalam satu hadis Nabi kata, apa saja amalan yang tak dimulai dengan Bismillah, maka ia fahuwa maqtu'un, ia terputus daripada rahmat Allah. Saya ulang, maksud Nabi, hadis Nabi, apa saja amalan yang baik yang tidak dimulai dengan Bismillah, dia terputus daripada rahmat Allah dan keberkatan. Contoh, saya minum kopi, baik ke tak? Saya tak mula dengan Bismillah, tak ada berkat, tak ada rahmat. Boleh faham? Jadi ayat ni surah Fatihah bermula dengan Bismillah sebagai isyarat. Nak buat apa-apa, mula dengan Bismillah. Bahkan keberkatan Bismillah apa dia? Keberkatan Bismillah, dia boleh menjadikan yang kita buat tu halal dan boleh jadi haram. Contoh apa dia? Binatang kita sembelih, baca Bismillah, kambing tu jadi halal. Tak baca Bismillah atau sengaja tak baca Bismillah, kambing tu boleh jadi bangkai. Kambing yang sama, cara sembelih yang sama, dia boleh jadi halal ataupun bangkai hanya dengan perkataan Bismillah. Itu keberkatan Bismillah. Jadi nak buat apa-apa kena baca Bismillah. Yang baiklah. Kalau yang buruk, baca apa? Contoh nak mengumpat, mula dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Benda yang baik mula Bismillah, bila habis Alhamdulillah. Benda tak baik A'udzubillah, bila habis Astagfirullah. Astagfirullah lah kan. Jadi bila nak mengumpat A'udzubillah, habis mengumpat Astagfirullah. Apa-apa saja nak masuk kelas, masuk dengan kaki kanan, baca Bismillah. Nak pakai baju, pakai mula daripada sebelah kanan, baca Bismillah. Nak masuk rumah, nak start kereta kan, semua mula Bismillah. Berkat. Apa yang kita buat akan jadi berkat hanya dengan Bismillah. Dan Bismillah pula dengan nama Allah yang Maha Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha apa? Dalam banyak-banyak nama Allah 99 yang diberitahu pada kita, tiba-tiba nak mula buat apa-apa dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa tak Bismillahi Al-Karim Al-Ghafur, Bismillah Al-Jabbar Al-Qahar? Kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim? Dan kita nak banyak jumpa perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Walaupun nama Allah 99, tapi yang paling banyak manusia sebut, kenapa?
Ha, ada satu ayat ataupun hadis, rahmati bukan, rahmati tasbiku ghadabi atau kama qala. Maksud dia apa? Rahmat aku mengatasi kemurkaan aku. Allah ada sifat marah, kan? Tapi rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Sebagai contoh, orang yang buat dosa 50 tahun dan dosa dia pula dosa besar, syirik, kufur dan sebagainya. Tiba-tiba dia bertaubat. Allah terima tak? Dan lepas bertaubat dia mati. Lepas setengah jam dia mati. Apa Allah buat? Allah masuk syurga, kan? Kenapa Allah tak hukum dengan dosa 60 tahun tu? Dia baru je bertaubat, tak sempat beramal pun. Macamnya bunuh satu orang, kan? Kenapa Allah tak hukum dulu, lepas tu masuk ke syurga? Kenapa? Sebab rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Jadi sebab tu bila nak mula, kita mula dengan nama Allah yang sangat-sangat besar dan hebat, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan rahmat Allah ni ada berapa semua? Rahmat Allah ada berapa? Berapa? Yalah banyak tu berapa? Tak tahu. Nabi sebut bagi Allah ada 100 rahmat dalam hadis sahih. 100 rahmat. Dan daripada 100 Allah ambil satu rahmat, Allah campak kat dunia. Campak kat dunia yang kita duk sayang pada seseorang, sayang pada anak, sayang pada mak ayah. Yang binatang buas. Macam harimau, kan? Dia makan tak kancil? Makan, kan? Tapi anak dia makan tak? Kenapa dia tak makan anak dia? Kan? Daging sama lebih kurang je, kan? Sebab Allah campak rahmat dalam hati harimau. Dan semua yang dapat rahmat Allah ke atas muka bumi ni hanya daripada satu rahmat. Berapa lagi berbaki? Kat mana Allah tak tu? Akhirat. Subhanallah. Sebab tu bila masuk syurga, ada penat tak? Ada letih? Ada kena buat kerja? Ada tua? Ada risau? Kenapa? Dan berapa lama tu? Kenapa? Itulah 99 rahmat yang Allah simpan untuk kita. Tapi manusia tertipu, dia kejar satu rahmat, dia lupa 99 rahmat. Betul tak? Penat letih nak dapat satu rahmat. Yang 99 Allah simpan untuk kita, bahagia kekal abadi, ramai manusia terlepas pandang. Boleh faham? Okey. Ayat yang kedua. Boleh kan? 5 minit, kan? Alhamdulillah. Lepas bismillah, Allah mula dengan Alhamdulillah. Apa makna? Segala puji bagi Allah. Kenapa? Kalau orang tanya, kenapa segala puji semua bagi Allah? Kenapa? Jawapannya apa? Allah yang layak dipuji. Yalah, kenapa Allah saja layak dipuji? Ha? Ada jawapan dalam ayat tu. Sebab dia Rabbul Alamin. Dia saja berhak dipuji. Sebab apa? Apa makna Rabbul Alamin? Rabb apa makna? Rabb ni mesti ada 3 makna. Siapa tahu? Satu, sebelum pemilik dia ada cipta dulu. Ni tak cipta apa pun nak milik apa? Ha? Dia adalah pencipta. Pencipta apa? Apa makna alamin? Oh, alami mana alam? Alam apa ni? Semesta alam. Apa makna semesta alam? Oh, panjang cerita. Sebenarnya alam ini apa sahaja selain daripada Allah. Alamilah dia. Nak cerita satu-satu. Langit lah ustaz. Bumi bukan. Bumi masuklah. Haiwan bukan. Haiwan masuklah. Apa saja selain daripada Allah, dia adalah alamin. Rasul termasuk tak alamin? Jin, tumbuhan, sungai, laut, bukit, semua. Boleh faham? Jadi siapa pencipta semua tu? Allah satu. Yang kedua, mana Rabb?
Dia bukan setakat mencipta, tapi dia pemilik. Kita termasuk tak dalam alamin? Masuk. Jadi pemilik kita siapa? Allah. Yang ketiga, pengurus. Allah bukan setakat cipta, bukan setakat pemilik. Allah mengurus kehidupan kita. Siapa urus kehidupan kita selama ni? Kita ke? Allah. Cuba mata kita dalam satu hari berapa kali berkelip? Agak-agak berapa kali? Siapa uruskan mata kita berkelip tu? Kalau Allah kata aku cipta mata, pandai-pandailah kamu urus. Boleh jadi? Lepas tu bila kita sedih mengalir air mata kan? Cuba operate. Ada tak air dalam? Ada tak? Tak ada. Menangis banyak. Tapi tangki air tak ada kadang. Ada sampai masa dia stop. Siapa uruskan? Allah. Boleh faham? Kita bila membesarkan sampai tahap tak membesar dah. Siapa uruskan? Kalau kita uruskan besar tak boleh nak stop. Apa jadi? Habis. Boleh faham? Jadi kenapa Allah saja yang berhak dipuji? Dia saja yang layak dipuji sebab dia Rabbul Alamin. Boleh faham? Jadi manusia layak tak dipuji? Tak, kenapa? Sebab manusia adalah termasuk alamin. Masa dimiliki, dicipta. Bila dicipta, bila dimiliki, dia lemah. Betul tak? Jadi bila lemah, kenapa kita nak puji yang lemah? Kita sebenarnya banyak puji orang ke banyak puji Rabbul Alamin? Banyak puji orang. Pasal apa? Awak ni baik kan? Kita suka puji orang bila orang buat baik pada kita. Betul tak? Kadang-kadang kita akan ingat sampai mati. Subhanallah. Sebenarnya orang tu buat baik pada kita tu, dia tu siapa yang buat baik tu? Siapa cipta dia? Siapa yang buka hati dia untuk buat baik pada kita? Siapa yang bagi duit pada dia sehingga dia boleh bagi pada kita? Tapi kita tak lupa dia, tapi kita lupa pencipta dia. Betul tak? Okey. Dan satu lagi saya nak sebut. Apa makna segala puji hanya untuk Allah? Allah sebut tak? Bila kita kena puji dia. Alhamdulillah fis sabah, waktu pagi. Ada? Tak ada kan? Bila Allah tak sebut segala puji bagi Allah. Allah tak sebut bila. Maksudnya apa? Bila-bila masa kena puji Allah. Dan Allah sebut tak? Puji Allah bila dapat nikmat. Tak. Maksudnya apa? Bila dapat musibah kena puji Allah tak? Macam mana? Alhamdulillah Allah bagi penyakit. Oh, innalillah. Innalillah bukan puji. Puji Alhamdulillah. Kita jumpa doktor. Doktor kata awak ni ada penyakit kecil manis. Ada sebut Alhamdulillah. Kenapa tak? Sebab dalam kepala kita penyakit tu musibah. Betul tak? Tapi di sebalik penyakit ada tak kebaikan? Sepatut kita sebut Alhamdulillah. Sebab tu orang beriman Alhamdulillahirrabbilalamin dalam semua keadaan. Dapat nikmat Alhamdulillah. Dapat musibah Alhamdulillah. Cuma di selepas Alhamdulillah kena beza sikit. Okey, kalau dapat nikmat apa dah? Semula. Maksud dia? Ada tak sini? Ada. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala benda yang baik. Dengan nikmat Allah yang kita dapat tu lagi sempurna benda yang baik. Bila dapat nikmat, okey, bila dapat musibah, Alhamdulillah ala. Dah hafal dah? Yang belakang je jawab. Yang depan dah hafal dah? Belum. Maknanya selama ni kita hanya puji bila dapat nikmat kan? Tapi Allah kata Alhamdulillah. Kena puji Allah dalam semua keadaan.
Okey. Mulai hari ini hafal lah. Bila dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Tu. Ambil gambar. Bila datang benda nikmat yang merah atas tu. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus solihat. Yang bawah bila datang benda yang makruh ataupun musibah. Alhamdulillah ala kulli hal. Apa maksud? Yang atas, alhamdulillah segala puji bagi Allah allazi yang bi ni'matihi, dengan nikmat yang kita dapat tu tatimmu. Apa makna tatimmu? Sempurnalah. As-salihat, benda-benda yang baik. Maknanya kita dah dapat benda salihat, tiba-tiba tambah lagi nikmat, lagi sempurna. Okey? Kemudian bila dapat yang tak baik, alhamdulillah ala ini siap dengan makna. Tak payah tulis, ambil gambar je. Ini faedah kita belajar, iaitu amal. Di antara musibah besar orang berilmu ialah tidak beramal. Okey, boleh ikut saya? Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Okey, yang satu lagi. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Maksud apa? Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Semua keadaan Allah kena puji. Sakit pun kena puji, sihat pun kena puji. Miskin pun kena puji, kaya pun Allah kena puji. Berapa ramai yang miskin, sebab miskinlah dia dekat dengan Allah. Kan? Berapa ramai yang sakit, sebab sakitlah dia semakin dekat dengan Allah. Okey, cukup lah. Ada soalan? Ada soalan? Hari ni kita belajar berapa ayat dah? 2 je. Surah apa? Ayat apa? Kalau daripada awal lagi, surah Al-Anfal ayat 24. Yang kedua, Al-An'am ayat 122. Yang ketiga, Asy-Syu'ara ayat 80. Yang keempat, Al-Hijr ayat 87. Yang kelima, surah Al-Anfal ayat berapa? Dah. Apa lagi? Dah. Yang kelima surah Fatihah Bismillah kan? Lepas tu yang keenam, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita belajar 2 doa. Bila dapat nikmat dan bila dapat musibah. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik daripada saya, dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل